أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita menunaikan salat waktu maghrib berjamaah, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk lagi sementara kita menunggu untuk menunaikan salat waktu isya. Kita pada malam ini akan meneruskan lagi kupasan hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin. Pada malam ini insyaallah kita akan mulakan hadis di bawah tajuk orang-orang yang memulakan sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Sunnah baik dan sunnah yang buruk. Apa maksud sunnah yang baik dan sunnah yang buruk? Ada ke sunnah buruk? Maksud sunnah di sini ialah memulakan satu perkara yang baik dan memulakan sesuatu perkara yang baru tetapi buruk. Orang yang memulakan menemui satu perkara, satu jalan untuk melakukan suatu perkara yang baik. Sunnah ni, asal perkataan sunnah ni ialah sesuatu yang biasa dilalui, sesuatu yang biasa dibuat. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain tak buat, dia yang buat. Kemudian orang lain tiru perkara ini buat. Biasa kita dengar sunnah atau hadis merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun satu istilah maknanya untuk merujuk pada sunnah Nabi, sesuatu yang telah dilakukan atau yang telah dibuat, yang telah diucapkan oleh Rasulullah juga dipanggil sunnah. Tapi dengan maksud sunnah dalam tajuk ini, dia bukan sunnah hadis Nabi itu, iaitu sesuatu yang baru yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian orang lain tiru perbuatan. Sama ada perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu buruk, mendatangkan keburukan ke, apakah keadaannya dan apakah orang itu akan dapat pahala ataupun akan dapat dosa sama ke kalau dia melakukan keburukan. Baik, itu maksud kepada tajuk yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian kita di bawah tajuk ini kita tengok firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada kaitan dengan tajuk ini, ialah melalui surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang beriman, mereka berkata, yaqulun, mereka berkata, Rabbana hab lana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina, zuriat-zuriat kami, sebagai penyenang hati kepada kami. Pasangan dan zuriat yang boleh menyenangkan hati, yang boleh menggembirakan dia lah, yang membahagiakan dia.
waj'alna lil muttaqina imama. Dan dalam doa itu juga orang-orang yang bertakwa ni, orang beriman ni, dia minta doa lagi, dan kurniakanlah kepada kami lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagai pemimpin bagi kami. Pemimpin itu orang-orang yang menjadi ikutan, orang yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami, sila terjemah, jadikanlah kami, jadikanlah kita ni, si yang meminta doa ni, meminta, ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang boleh ikut, orang yang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kami ini jadi pemimpin pada orang yang bertakwa. Itu bukan minta kita nak ikut pemimpin, dah. Kita minta biar kita ni jadi ikutan kepada orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Kita ni, kita minta doa tu tinggi kedudukan kita ni. Kita minta doa kepada Allah ni, kita minta biarlah kita ni jadi orang yang menjadi orang yang orang boleh ambil contoh kepada melalui kita. Contoh yang baiklah maksudnya. Jadi ini ada kaitan dengan tajuk ni, iaitu orang yang memulakan sesuatu kebiasaan yang baik, orang yang memulakan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Orang lain pun ikut pula kebaikan itu. Inilah tajuk dia, kerana kesesuaiannya dengan ayat Al-Quran. Kita pun minta dengan Allah. Dalam Al-Quran, Allah memaparkan doa orang-orang yang beriman. Antara doa orang beriman ialah dia minta supaya Allah jadikan dia ni, Allah jadikan dia, iaitu kita semua, bagusnya kita ni sehingga orang lain boleh ikut kita, orang lain mencontohi kita. Maka kita minta sampai begitu, biar sampai bukan sahaja baik sikit-sikit punya ni, baik bagusnya kita ni, sehingga orang lain tu boleh jadi, boleh ambil pedoman dengan kita ni, bagusnya kita ni. Baik. Jadi hadis yang pertama yang akan kita lihat agak panjang lah sikit hadis ini, agak panjang sekali. Hadis daripada Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu qaumun muradun mujtaba an-nimar aw al-'aba mutaqallidi suyuf, ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar, fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqah fadakhala thumma kharaja fa'amara Bilalan فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصورة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة
faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Rawahu Muslim. Hadis agak panjang sikit kan, hadis panjang, tapi tak apalah, kita tengok hadis daripada Abu Amr bin Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Amr bin Abdillah bin Jarir ini kata, Amr bin Jarir bin Abdillah, ia berkata, pada satu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam duduk tu datanglah sekumpulan orang dengan pakaian yang mencolok mata, yang disebut sebagai pakaian setengah telanjang. Setengah telanjang, pakaian yang tak senonoh, dengan mengenakan kain yang bergaris-garis. Pakaian dia tu bergaris-garis, yang mana ada nipis lah, boleh nampak. Dan pedang bergantungan pada tubuh mereka. Ada pedang pula tu. Sebahagian besar dari mereka ni, bahkan hampir semua lah, mereka ni berasal daripada Bani Mudar. Mereka yang datang tu dikenali sebagai orang yang daripada satu kabilah yang bernama Bani Mudar. Mereka dulu kan hidup berkabilah, puak kabilah, puak Mudar, puak ni hidup dalam keadaan ini. Jadi bila mereka datang, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan mereka yang payah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah dan keluar semua. Baginda masuk dalam rumah, kemudian keluar. Lalu beliau menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Bilal pun melaungkan azan dan iqamah. Azan kemudian dia iqamah. Seterusnya selepas laung azan, iqamat, beliau melaksanakan solat, masa waktu solat. Setelah tamat tu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ucapan. Setelah habis solat, Nabi bagi ucapan sikit. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istri. Ayat Al-Quran yang Nabi baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Yang dia baca tadi ni, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sehingga dia baca tu sampai ke ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Maknanya agak panjang juga lah ayat tu. Nabi baca ayat tu dalam ucapan. Ayat tu bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada jiwa yang satu. Itu Nabi Adam. Manusia ni datang, Allah ciptakan satu je, iaitu Nabi Adam.
dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Daripada Nabi Adam itulah Allah ciptakan pasangan dia sendiri. Dan daripada keduanya, daripada Nabi Adam dan istrinya, iaitu Hawa itu tadi, nama isteri Nabi Adam itu Hawa, daripada keduanya itulah Allah mengembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Anaklah jadi selepas itu berkembang biaklah manusia dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya. Kamu saling meminta antara satu sama lain. Bertakwa kepada Allah, minta kepada Allah dengan guna nama Allah. Kita minta doa kepada Allah, Allah suruh guna nama Allah. Tasa'alun bihi arham, menggunakan nama satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Allah perintahkan dalam ayat itu lagi, suruh orang Islami, orang beriman, jaga hubungan silaturahim sesama muslim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu memantau kamu. 'Alaikum raqiba, mengawasi kamu. Itu di dalam surah An-Nisa. Dan Nabi SAW membaca lagi ayat di dalam surah Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, Nabi baca, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Baca ayat kan, ayat yang besar kepada orang beriman, kenalah berhati diri dia ni, apa yang perkara yang dia dah buat untuk hari akhirat nanti, untuk dia dapat kebaikan, balasan di hari akhirat. Nabi baca dua ayat lah dalam ucapan itu, Nabi baca itu. Kemudian tuan-tuan, ada seseorang yang bersedekah sebahagian dari dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, gandumnya, sak gandumnya, apa ni sak gandum atau kurma, maknanya satu cupak gandum, secupak kurma, orang bersedekah. Sampai Nabi SAW bersabda, walaupun dengan bisyikin min tamr, walaupun dengan sekerat, separuh dari buah tamar. Nabi kata, selepas Nabi baca ayat itu, orang ramai, orang pun bersedekah menggunakan, ada guna duit, ada guna duit dinar, ada guna dirham, ada guna pakaian, dia sedekah. Ada orang guna gandum, kurma, macam-macam benda. Walaupun Nabi kata, sampai Nabi berkata, Nabi bersabda, walaupun dengan sepotong kurma, separuh kurma. Okay. Sampai begitu keadaan itu berlaku. Kemudian setelah itu datanglah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Ini peristiwa ini dah berlaku selepas peristiwa hijrah dah. Ada orang Muhajirin, ada orang Ansar. Orang Ansar ni siapa dia? Orang Ansar ni orang Madinah. Nabi dan orang-orang yang datang daripada Mekah berhijrah ke Madinah, namanya Muhajirin, orang yang berhijrah. Orang yang menerima orang yang berhijrah itu, orang yang di Madinah, digelar golongan Ansar, orang-orang yang memberikan pertolongan. Setelah itu datanglah seorang lelaki daripada kalangan Ansar dengan membawa sekarung, satu bekal, sedekah yang dia terima daripada orang lain. Sampai
dia memikul dia tu sehingga jadi lemah tubuh badan dia, beratnya benda tu, barang yang dia terima. Bahkan sudah tidak mampu lagi dia nak bawa. Kemudian setelah itu ramailah orang ikut cara orang tu. Bila dia bersedekah dengan banyak. Orang tu dia bawa bersedekah tu dengan sampai tak larat nak bawa barang dia. Dia pergi bawa pergi untuk bersedekah. Sehingga orang pun tiru cara dia. Oi, sedekah dia ni banyak. Kita pun sedekah banyak juga. Orang tengok dia bagus ni sedekah. Sampai tak larat nak bawa barang yang dia nak sedekahkan. Berat. Sehingga ada orang meniru. Banyaklah manusia mengikutinya. Maksudnya ramai orang ikut cara dia tu. Sehingga aku melihat 2 karung besar yang berdiri dari makanan dan pakaian. Ada orang bawa 2 karung besar. Dalam karung tu ada pakaian, dalam seorang lagi bawa karung ada makanan yang besar, yang banyak makanan dan pakaian. Sehingga aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Akan wajah beliau tu seperti bersinar keadaannya. Maknanya wajah yang gembira lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang beramal setelah dia memberi nasihat. Kemudian Nabi setelah tengok keadaan itu, Nabi pun bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Nabi kata, sesiapa yang memberi contoh sunnah yang baik, memberi contoh melakukan sesuatu yang baik dalam Islam, benda baik, orang lain tak buat lagi sebelum tu, dia buat benda baik. Lalu orang pun bila nampak, bila orang tahu cara baik yang dia buat tu, lalu orang lain pun tiru juga. Maka pahala baginya. Benda baik yang dia buat tu dia akan dapat pahala, dan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Kalau ada orang tiru benda baik yang dia buat tu, orang yang memulakan benda baik tu, dia akan dapat pahala juga. Sebab dialah yang mula-mula buat baik dengan cara tu. Orang lain tak terlintas nak buat baik benda macam tu, dia pergi buat benda baik seperti itu. Lalu Nabi kata, siapa-siapa dia buat baik, mereka memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan dapat pahala. Dan dia dapat juga pahala yang orang yang tiru dia tu. Contohnya, disebabkan dia beri derma tadi dalam satu karung yang besar, maka orang pun baru terlintas dah, kita pun boleh buat. Kita pun boleh juga buat derma dalam bentuk karung yang besar ni, bubuh barang-barang dalam karung yang besar, yang banyak. Lalu ada orang buat, disebabkan idea dia tu tadi yang dia buat, maka orang lain pun barulah dari ternampak nak buat juga. Lalu orang pun buat. Orang yang buat tu, tiru dia tu, orang yang buat mula-mula tu akan dapat pahala sebagaimana yang dia tu dapat, tanpa mengurangi pahala si pelakunya. Dia ni dapat banyak ni sebab dia orang tiru idea dia. Tapi walaupun dia dapat banyak sebab orang tiru idea dia, pahala yang dia dapat tu bukanlah daripada apa yang disedekahkan oleh orang tu. Orang tu tak kurang langsung pahala yang dia dapat. Dia akan dapat banyak juga lah. Tak mengurangkan, tak menyebabkan berkurang pahala orang tu sebab dia tiru orang. Orang yang memulakan kebaikan ni, dia akan dapat ganjaran pahala dia buat satu, dia dapat pahala orang tiru tu satu. Selagi mana orang tu tiru pahala gaya dia tu, selagi itulah dia akan dapat. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
tanpa menyebabkan pahala orang yang tiru dia tu berkurang, tanpa menyebabkan berkurangnya pahala orang yang tiru. Orang yang tiru dia tak berkurang pahala, akan dapat pahala sebagaimana yang dia buat baik juga. Kerana ganjaran istimewa lah kepada si pelaku, orang yang mula-mula buat benda yang baik. Dan barang siapa yang memberikan contoh perilaku yang buruk dalam Islam, Nabi beritahu lagi siapa-siapa pula yang jenis bagi contoh yang buruk kepada orang ramai dalam Islam, maka baginya dosa. Dia akan dapat dosa lah kerana dia telah buat contoh yang buruk. Dan dia juga akan mendapat dosa orang yang mengikutinya selepas itu. Oh, idea jahat. Dia nampak satu benda yang buruk, lalu dia pun buat. Lalu dengan sebab dia buat benda yang buruk, orang lain tak terlintas lagi nak buat benda buruk seperti itu. Disebabkan dia buat, orang lain pun nampak, oh betul juga cara dia ni, best buat jahat macam ni. Contoh, orang pun tiru. Ni sedih sikit. Bila orang tiru, dia yang mula-mula buat tadi tu buat dosa, dia akan dapat dosa tak? Orang tiru dia, dia akan dapat dosa. Orang tiru dia lagi, dia dapat dosa orang tu. Dia dapat juga dosa sebagaimana yang diperolehi oleh orang tu. Orang yang buat dosa tu memang dapat dosa juga, tapi disebabkan idea awal tu daripada dia. Sebab kamu lah dulu idea ni, idea nak buat jahat ni ada, maka kamu akan perolehi dosa itu selagi mana dilakukan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, tanpa menyebabkan orang yang niru dia itu berkurang dosa, takkan jadi berkurang. Maka banyaklah dosa orang yang buat memberi idea baru dalam melakukan kejahatan, sebagaimana orang memberi idea baru dalam melakukan kebaikan. Begitulah orang yang buat jahat, dia akan dapat berganda-ganda, akan mendapat berpanjangan selagi mana orang tiru. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni, hadis yang panjang ini yang kita nak petiknya ialah ke belakang sekali tadi itu, iaitu yang Nabi SAW bersabda, sesiapa memberi contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan dapat pahala, dan dia akan dapat pahala orang yang ikut dia buat. Jadi di sini yang Nabi nak bagi tahunya, dalam buat baik dan dalam melakukan kejahatan, berwaspada kepada perkara yang jahat lah, perkara yang kecil. Kalau benda tu tak ada lagi orang buat, kita yang jadi orang mula-mula, orang ikut. Kalau orang ikut kerana kita lah jadi ada idea nak buat benda tu dan kejahatan itu, dan orang lain tiru, dan orang lain tiru seterusnya, dan orang lain tiru seterusnya, tu semua dosa tu akan dapat pahala kita juga. Bertimbunglah pahala dosanya. Tak larat bawa lah dosa tu. Sudah tentunya, terutama zaman kita hari ni, buat satu benda kejahatan, bubuh dalam Facebook, bubuh dalam telefon lah, kiralah bubuh TikTok ke bubuh mana ke, orang pun tengok, idea ni baru, idea geng-geng jahat pun tiru. Tak terlintas dulu nak buat jahat gini. Disebabkan ada orang bagi tahu idea ni, kita pun boleh buat jugalah. Kita pun buat, kita tu orang lain lah, orang yang jahat, dia pun buat tiru kejahatan. Lepas tu orang yang buat jahat tu pula menyebabkan orang lain timbul lagi kejahatan, orang lain pun tiru juga, orang lain tiru juga. Oh, kita tanah padang bola lah. Untuk nak dapat apa ni dosa, banyaknya dosa ni lah. Selagi orang tu tengok orang pun tiru, orang tengok orang tiru buat kejahatan itu. Kalau benda baik pun sama, orang akan tiru, kita akan dapat pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Apakah kebaikan-kebaikan yang akan kita menyebabkan kita akan dapat pahala? Kalau orang lain buat, kita pun akan dapat pahala ni. Pahala yang jenis macam mana ni? Iaitu pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan dalam bentuk perkara baik yang bukan dari sudut ibadah. Perkara baik, benda baik yang bukan ibadat, benda baru yang berada bukan dalam bentuk ibadat khusus. Kalau ibadat khusus kita reka yang baru, ibadat kan tak boleh reka. Kita buat create satu benda baru, ibadat, cara beribadat, lepas tu orang berdiri. Sedangkan dia bukan daripada Nabi, bukan, tak ada dalam Al-Quran. Memang berlawanan sungguh dengan yang Al-Quran tak suruh pun buat macam tu. Kita pun reka, jadi orang pun buat. Orang duk sangka dapat pahala tu. Maka tu dapat dosa tu, sebab kita mereka cipta ibadat. Jadi bukan bagi benda baik. Benda baik ni apa dia? Selain daripada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada orang ramai, selain daripada bentuk ibadat. Sebab ibadat dia tidak boleh direka cipta, dia mesti dibuat sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi SAW, sebagaimana yang diarahkan dalam Al-Quran. Diajar oleh Nabi, cara Nabi buat yang ini. Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi, gitu. Nah, contohnya sahabat Rasulullah SAW, dia buat benda baik. Kalau di zaman Rasulullah, masa zaman Rasulullah ada, tak apalah, sebab boleh Nabi boleh bagi tahu, yang kamu buat ni betul, kena dengan sunnah Rasul, dengan agama Allah, suka apa yang kamu buat. Tak apalah, sebab Nabi ada untuk nak bagi tahu, kata betul tak betul. Kita yang setelah Nabi tak ada ni macam mana? Kalau kita reka benda baru, kita berasa macam Allah suka, kita rasa lah. Confirm ke Allah suka? Kita lah. Pada zaman Rasulullah ada lagi, hidup lagi, itu tak apa. Nah, seperti berlaku kepada seorang sahabat apabila bangun daripada rokok, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Dia kata gitu. Lepas tu, lepas sembahyang, Nabi tanya dia, siapa yang baca tadi? Nabi tanya, siapa yang baca macam tu tadi? Dia dengar. Nabi kata, dia bukan tanya saya. Aku tengok malaikat berhubung mendapatkan pahala, menulis pahala untuk diri kamu. Kamal qalbi, orang macam tu lah hadir. Tak apa pula reka. Tu reka, dia cakap macam tu, kemudian Nabi ada, zaman Nabi ada lagi. Jadi Nabi boleh bagi tahu kat dia, benda ni benda yang dibenarkan untuk buat. Dipanggil zaman tasyri', zaman syariat masih lagi diturunkan. Tak apalah. Zaman kita, siapa nak buat, nak decide yang kata ni benda ni dapat pahala buat, benda ni tak dapat pahala kata buat. Kalau dalam ibadat tak ada orang dah, sebab Nabi dah tak ada kan. Jadi dia terhenti di situlah. Ibadat ni tak boleh lagi direka. Tetapi perkara yang selain ibadat, benda yang selain daripada ibadat, benda-benda baik yang tidak dinamakan ibadat khusus, contohnya belajar, menuntut ilmu, dapat pahala. Dalam Al-Quran, dalam hadis suruh kita ni menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu. Lepas tu ada orang reka jumpa satu ubat lah, kita kata
tak minuman ke yang boleh membuatkan orang ni fokus kepada dalam menuntut ilmu. Minuman yang boleh menyebabkan orang jadi fokus dalam menuntut ilmu, contohnya. Contoh saja, saya tak tahu. Maka bagus tak tu? Bagus. Kalau orang yang menuntut ilmu, belajar, kemudian dia rasa mengantuk, dia minum sikit air tu, itu dia segar, dia jadi mata dia tak ngantuk, boleh fokus, boleh semua. Ada kesan buruk, tak ada kesan buruk mana orang tengok. Orang ni bagus, dia akan dapat pahala. Sebab apa? Dia reka satu benda yang bagus, boleh memberikan kebaikan kepada orang. Ini maksudnya man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa buat satu benda baik dalam Islam, ada orang tiru, disebabkan dia yang buat benda tu, orang pun tiru dia, lalu dia pun akan dapat pahala. Jadi sebab tu semua benda lah dalam dunia ni yang bagus, yang boleh mendatangkan kebaikan, orang yang reka tu akan dapat pahala. Kalau dia orang Islam lah. Kalau lah orang yang reka telefon ni orang Islam, banyak pahala dia. Banyak lah pahala dia akan dapat. Sebab dia reka satu benda yang boleh menghubungkan orang dengan mudah. Buat itu, ini buat itu. Lepas tu ada pula orang tanya, subhanallah Ustaz, memanglah telefon ni benda bagus, tapi ada juga orang guna telefon ni untuk benda tak bagus, dapat dosa dah dia. Ada juga orang guna benda ni pada benda keburukan. Orang tengok benda tak elok lah, habis masa orang tu tengok mumpak orang lah, tu tengok aura orang lah. Sudah. Ada benda baik, tapi ada dalam masa yang sama ada juga benda buruk. Baik tuan-tuan, semua dalam dunia ni ada baik ada buruk. Maka pertimbangan perlu dibuatlah. Pengukuran perlu dibuat. Kalau benda baru yang dibuat tu banyak mendatangkan kebaikan, orang yang waras guna dengan baik, orang benda tu boleh digunakan dengan baik kalau berfikir waras, berfikir dengan baik, maka benda tu dikira sebagai kebaikan. Tujuan asal dia buat pun baik, matlamat dia buat asal pun baik, buat tujuan dia. Kita dapat pahala lah. Orang yang salah guna tu, orang tu yang salah sebab dia yang salah tu. Tukang reka motosikal, kalau dah orang Islam yang reka motosikal dia dapat banyak pahala. Tapi ada orang tanya, dah tu banyak budak duduk melompat naik motor, duduk berempik lah semua. Memanglah berempik tu tak betul. Tujuan asal dia dibuat untuk membawa daripada satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat. Dan dia buat tu pun dengan cara yang selamat dah. Dia buat break, dia buat tak terlalu laju, dia buat dengan kadar yang sesuai dengan berat motosikal tu. Dia buat tu betul. Orang yang dapat lepas tu dia salah guna. Motor sepatutnya naik 110 km. Tak boleh contohnya. Dia pun ditukar exhaust, dia tukar sprocket, dia tukar gitu. Ini boleh naik sampai 180. Lepas tu accident mati. Itu awak punya masalah. Jadi orang yang buat tu tujuannya pun baik sebenarnya, matlamat yang nak buatnya baik. Tak boleh kita kata ada keburukan maka kita pun semua tak nak, kita pun padamkan, tak jadilah. Apa ada keburukan sikit, tak ada benda dalam dunia ni buruk, baik yang ada baik saja, tak ada keburukan, mesti akan ada negatif dia. Dan tak ada benda yang dalam dunia ni buruk saja, baik dia tak ada langsung. Dia tak ada, dia ada kebaikan di situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Ini membuktikan bahawa benda yang Allah harapkan pun Allah akui ada kebaikan. Tapi disebabkan keburukan yang lebih besar. Contohnya haram. Allah haramkan haram dalam Al-Quran. Tapi sebelum dia kata tak boleh, dia kata wa manafi'u lin-nasi wa ismuhu akbar.
ada kebaikan-kebaikan yang untuk manusia, tetapi dosanya dosanya di situ ialah keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Arak ni Allah haramkan, tapi dia sebut ada kebaikan. Antara kebaikan dia kan jual arak, dapat untung banyak. Tengok kilang arak, untung. Ada kebaikan dia tu. Dengan situ orang dapat bekerja, peluang pekerjaan yang banyak. Dapat buka ladang anggur untuk buat arak, banyak pula pekerjaan situ. Orang boleh kerja. Tapi keburukan daripada minum arak tu lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh. Jadi Allah haramkan. Itulah juga dalam perkara-perkara lain. Benda-benda baik yang direka cipta, yang baru, yang ada zaman kita ni, yang tak ada zaman dulu, kita perlu lihat daripada sudut mana manfaat dengan mudarat, mana yang lebih banyak. Sebab itu kita galakkan orang Islam ni, mereka cipta, masuk dalam mereka cipta, bidang mereka cipta ni pun dia akan dapat pahala juga. Bidang inovasi, benda yang orang tak buat lagi, tak terlintas lagi, kita reka benda tu, memudahkan orang, maka kita akan dapat tujuan yang baik lah kita buat tu. Benda yang baik yang boleh mendatangkan kebaikan kepada orang ramai. Kalau kita jumpa benda tu, kita pun dapat beri kemanfaat kepada orang, kita akan dapat lagi orang tiru, lagi orang tiru kita akan dapat pahala. Demikianlah dalam Islam menggalakkan umat Islam ni membuat kebaikan-kebaikan yang belum dibuat oleh orang lain lagi. Digalakkan sangat supaya dunia ni jadi meriah dengan benda baik. Meriah, banyak kebaikan, banyak manfaat yang boleh dikongsikan dengan orang lain. Orang yang buat akan dapat pahala, dan orang yang tiru dia pun dapat kebaikan, serta dia memberikan kebaikan kepada orang yang mula-mula buat. Baik, panjang hadis ni kan. Dari panjang lebar juga lah kita duk bersarang pasal hadis ni, sempat bincang satu hadis ni saja untuk malam ini. Mudah-mudahan walaupun satu hadis ada kebaikan dan manfaat yang kita dapat kongsi bersama pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal